Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kali ini kita nak menerangkan apa itu peranan attenuator. Di tangan saya ni adalah attenuator yang sering digunakan oleh rakan-rakan kita dalam sukan radio, terutama sekali folk hunting. Tak kisahlah mobile running ataupun slalom. Ini adalah aksesori tambahan, tak wajib, tapi kalau ada sila gunakan. Alright, kita cerita sedikit apa yang di tangan saya ni. Attenuator ni menggunakan BNC connector, jadi memudahkanlah untuk memasang dan menanggalkannya. Ini bahagian untuk disambungkan kepada handy dan ini terus kepada antena. Sedikit info lah. Maknanya apabila disambungkan handy itu pastikan yang mempunyai strength meter. Ada handy yang ada strength meter, ada handy yang langsung tak ada strength meter. Contohnya buta lah, tak ada keypad, tak ada monitor. Jadi itu adalah buta lah, handy buta. Jadi pastikan pemilihan handy yang betul, yang boleh membantu kita di masa kita bertanding nantilah, insyaAllah. Okay, alright. Kita nampak kat sini satu kotak hitam dan ada switch, 3 switch. Dalam dia ni ada resistor. Okay, yang itu boleh tengok dalam diagram yang saya bagi. Kita sekarang ni nak bercakap tentang attenuator. InsyaAllah ada masa nanti kita akan buka kelas macam mana kita nak homebrew attenuator. Jadi kat sini ada 3 switch. Bergantung kepada siapa yang homebrew attenuator ni. Ada 3, ada 4, ada 5. Terpulang. Jadi kat sini, kat tangan sini kita nak bercakap tentang 3 ni je. Okey. Dalam ni ada resistor. Ini 10 dB. Ini 20 dB dan ini 20 dB. Okey, apa tugas resistor? Kalau kita bercakap tentang folk hunting, kita akan cuba mencari kedudukan antena. Walaupun beacon tu ditransmit di bawah 1 watt ataupun di bawah 0.5 watt, seremba tetap akan penuh dan signal akan bersepah. Senang cerita lah. Tala ke timur pun dia penuh, barat penuh, ke selatan penuh, penuh. Jadi kat mana kita nak mencari? Jadi kita akan pastikan seremba mana yang kuat. Dalam cerita kita ni sekarang, slalom for hunting, antena depan mata. Cuma antena ada banyak, tak tahu mana satu yang keluar signal. Jadi kita talakan antena tu, kita talakan kompom. Seremba akan penuh 9. Okey, apa yang perlu kita buat? Ini yang dapat membantu kita lah, selain daripada skill kita sendiri. Kita dropkan sebanyak 10 dB. Kita dropkan sebanyak 10 dB. Ataupun kita dropkan terus 20 dB. Kita 20 dB. Katakanlah antena B yang mengeluarkan signal. A, C dan D tak mengeluarkan signal. B sahaja yang transmit. Bila kita talakan, dia tetap mengeluarkan 9. Signal strength yang kita dapat 9. Jadi kita dropkan 20. Seremba akan turun. Daripada 9 mungkin akan jadi 6 ataupun mungkin akan jadi 5. Jadi masih kita tak tahu yang mana satu antena yang mengeluarkan signal. Okey. Cuma kita dapat perubahan dia, strength akan menurun. Kita langkah seterusnya, kita dropkan lagi 20 dB. Daripada 6 signal yang kita dapat, dia akan turun kepada 4 atau 3. Okey. Ini saya bagi contoh lah. Jadi kita akan cari antena mana. Kita akan letakkan kita punya antena tu di antena A. Dia tetap mengeluarkan signal. B, dia tetap akan mengeluarkan signal sampailah D. Jadi, macam mana kita nak tentukan? Kalau kita menggunakan attenuator, bila B transmit, C dengan D, automatik dia punya seremba akan lebih sikit daripada antena B. C dengan A. D akan lebih kurang daripada C, akan lebih kurang daripada A. Okey, jadi kat situ kita tahu D
bukan antena yang mengeluarkan signal. Cuma sekarang ni kita kena baling dadu antara A, B dan C. Contoh, kita dah tala masing-masing mengeluarkan 4 seremba yang kita dapat mengeluarkan bunyi, dan seremba kita dapat 4. Okey, jalan terakhir kita kena dropkan lagi 10 dB. Alright. Bila kita talakan, dia akan menurun daripada 4, dia mungkin akan dapat 2 ataupun dapat 3 atau mungkin dapat 1. Dia punya seremba, atau mungkin kosong terus. Tapi bunyi tetap ada. Jadi ini hanya membantu kita. Skill yang perlu kita asah sebenarnya. Antena kita tala, antena kita kala, tak boleh kita macam tu je. Kita bermain sikit antena tu. Macam tu kita tala, kita macam tu ke kiri sikit, ke kanan sikit, antara A, B dan C. Apabila kita memusingkan antena kita tu, kita akan dapat kedudukan antena yang tepat. Kalau tadi kita pusing kat sana, seremba 1. Kita alihkan sikit 2-3 inci, seremba ada 2. Ataupun kita talakan ni, seremba langsung tak ada, bunyi masih kuat. Bila kita tala ke B, seremba ada 1. Bila kita dapat macam tu, kita tandalah jawapan B. Bunyi tetap ada, walaupun kita tala ke C ataupun kita tala ke A, bunyi tetap ada. Yang membuatkan kita percaya antena itu mengeluarkan signal adalah seremba. Seremba dia kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, ataupun kadang-kadang berkelip. Dia klip je seremba tu. Kalau kita tala ke tempat yang betul, B, kadang-kadang seremba tu berkelip je, berkelip. Dik dia berkelip. Hala ke tempat lain, hilang seremba. Hala ke B balik, dia klip. Tapi bunyi tetap ada. Jadi kat situ kita ambil keputusan yang mengeluarkan signal adalah antena B. Okey, harap penjelasan ni dapat membantulah. Okey, untuk lebih lanjut, insyaAllah lain kali kita akan buka kelas macam mana untuk kita homebrew attunator ni, dan macam mana cara menggunakan dia dengan lebih jelas. Jadi saya harap dengan adanya diagram yang saya bagi ni, yang kita bagi, insyaAllah rakan-rakan akan lebih orang kata lebih berminat lah, dan juga cuba untuk berkarya macam tu. InsyaAllah ramai-ramai datang 28 hari bulan 9 di Pusat Komuniti Perisin 16 Putrajaya pada hari Sabtu, bermula jam 8.30 sehingga jam 4.30 dijangkakan. Kita tarik sampai ke petang. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan yang membuat demo pun ada, yang membuat bahan-bahan jualan pun ada. Kita mengharapkan sokongan daripada anda semua. InsyaAllah semoga hobi ini berterusan. Jumpa lagi, dan jumpa anda di Putrajaya Slalom Folk Hunting 2019. Assalamualaikum.